Legit bye. Time aku band tu, nampak dia punya screen tu macam ada hitam-hitam, tapi dia still perfect. Hi guys, welcome back to Bull Gadget. Ini adalah Vivo Y76, Honor X9 dan Samsung A33. Sebelum ni, aku dah buat comparison untuk smartphone bawah RM1,000. Sekarang ni dia naik kelas sikit, tak banyak, naik sikit je. Yang mana Vivo Y76 dan juga Honor X9 ni memiliki harga yang sama, RM1,299. Manakala Samsung A33, harga jualan dia sedikit mahal, iaitu RM1,499. Jadi dalam video ni, kita nak buat comparison lah di antara ketiga smartphone ni. Mana yang lebih berbaloi untuk kita beli. Baiklah, macam biasa, sebelum kita nak beli smartphone tu, ataupun sebelum kita pegang smartphone tu, benda pertama yang kita akan nampak adalah dia punya rekaan dia. So, jom kita tengok rekaan mana yang lebih menarik lah, rekaan mana yang lebih menawan hati. Jadi untuk bahagian design ni, aku macam berbelah bagi. Sebab smartphone mid-range sekarang ni, diorang dah bagi design yang lawa. So, untuk part rekaan ni memang sangat subjektif lah. Kalau korang tanya aku suka yang mana, aku akan pilih ketiga-tiga sekali. Sebab rekaan ketiga-tiga phone ni memang cukup cantik lah untuk smartphone mid-range. Tapi kalau korang tanya smartphone mana yang ada feel premium kalau kita pegang dia, Honor X9 ada benda tu. Dia punya design ni ingatkan aku dekat Huawei Mate 40 Pro. Dan kalau korang tengok dekat design kamera dia, korang boleh nampak lah yang Honor X9 ni dia punya design kamera lebih cantik dan unik. Memang beza dari yang lain. Tengok rekaan bahagian depan pula, Samsung A33 dan Vivo Y76 mempunyai rekaan yang agak boring sebab dia masih menggunakan water drop screen. Berbanding dengan Honor X9 dah menggunakan punch hole display. Dan bukan itu saja, dekat Honor X9 ni dia mempunyai bezel yang sangat nipis. Dia punya screen to body ratio 94%. Memang nipis gila, dah macam smartphone harga 3-4 ribu dia punya bezel ni. Jadi untuk rekaan bahagian depan ni, Honor X9 nampak lebih menarik lah. Dia punya rekaan lebih kekinian. Manakala Samsung dan Vivo, dia punya design screen tu nampak biasa je. Untuk Samsung lagi lah, harga dah cecah RM1,500 tapi masih lagi pakai water drop screen macam ni. Baiklah, alang-alang dah bercakap pasal screen ni, jom kita tengok screen phone masing-masing. Dan untuk bahagian screen ni, ketiga smartphone ni ada kelebihan dan kekurangan masing-masing lah. Bermula dengan Honor X9, dia menggunakan IPS LCD, resolusi Full HD+, lepas tu menyokong refresh rate yang sangat tinggi, which is 120Hz, dan mempunyai screen to body ratio yang paling tinggi, 94%. Untuk Vivo Y76, dia juga menggunakan IPS LCD, resolusi Full HD+, cuma refresh rate screen dia rendah je untuk smartphone mid-range bawah 1300 macam ni. Yang mana dia punya refresh rate ni 60Hz refresh rate sahaja. Untuk Samsung A33 pula, yang ni screen dia agak mewah sikit, yang mana dia menggunakan AMOLED screen, resolusi Full HD+, dan 60Hz refresh rate. But dia punya screen to body ratio still tak boleh nak beat dengan Honor X9. So untuk ketiga-tiga screen phone ni, Vivo Y76 ni paling lemah lah. Yang mana dia hanya menggunakan 60Hz refresh rate. Lepas tu dia punya design screen tu agak lama sikit lah. Dia menggunakan water drop screen. Manakala untuk Honor X9 dan Samsung A33, kedua-dua phone ni masing-masing ada kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Dari segi quality screen, Samsung yang terbaik lah, yang mana ia menggunakan AMOLED display. Tapi dari segi refresh rate dan screen to body ratio, Honor X9 lebih better. Aku tak boleh nak tunjuk perbezaan refresh rate dia dalam video ni sebab video ni hanya menyokong 60fps saja. Tapi dah terang lagi bersulur lah yang mana screen 120Hz ni lebih padu berbanding 60Hz refresh rate. Dan pengalaman melihat screen pun, Honor X9 ni lebih menarik. Itu sebab full view display dia yang jadikan screen Honor ni sangat luas. Jadi untuk screen dekat Honor X9 ni, bagi aku dia dah good enough lah bagi harga jualan dia. Walaupun dia menggunakan IPS LCD je, tapi IPS LCD yang digunakan tu adalah yang berkualiti tinggi. Lepas tu dia punya refresh rate ni antara yang paling tinggi lah untuk ketiga smartphone ni. Dan yang paling penting, dia punya screen to body ratio tu 94% lah. Memang macam phone flagship lah, macam phone yang harga 3-4 ribu. Untuk Vivo kurang berbaloi, dia guna IPS LCD juga, tapi 60Hz refresh rate je.
Lepas tu dia masih gunakan design yang lama, water drop screen. Dan untuk Samsung A33, kualiti skrin dia paling bagus sebab dia gunakan AMOLED display. Lepas tu dia ada 90Hz refresh rate. Dan skrin dia yang terpaling berteknologi lah, yang mana dia ada fingerprint in display. Cuma aku tak boleh terima dia punya design skrin je lah, masih design yang lama. Dan bezel dia sedikit tebal kalau nak compare dengan Honor X9. Baiklah, video comparison sebelum ni aku ada test untuk tunjuk kat korang phone mana yang lebih bagus kalau kita on dia punya eye comfort mode. Aku dah try untuk ketiga smartphone ni. Untuk Honor X9 dan juga Samsung A33, masing-masing mempunyai kualiti yang baik untuk eye comfort mode tu. Sebab bagi aku eye comfort mode ni agak penting lah, dia nak jaga kita punya mata. Dan untuk Vivo, dia ada sedikit kekuningan, tapi dia tak terlalu teruk lah. Tapi kalau korang tanya aku suka skrin yang mana kalau on dia punya eye comfort mode tu, aku akan pilih Honor X9 lah. Itu mungkin disebabkan skrin dekat Honor X9 ni dia ada TUV Retina. That's why dia punya kualiti tu agak beza sikit lah berbanding dengan phone yang lain. Baiklah, untuk performance dia pula. Okey, kat sini agak menarik untuk kita compare sebab ketiga smartphone ni menggunakan chipset yang berbeza. Untuk Vivo Y76 ni, dia menggunakan Dimensity 700, Honor X9 menggunakan Snapdragon 695 dan Samsung A33 menggunakan Exynos 1280. Kalau tengok dekat Nano Review punya website, diorang ada buat comparison untuk ketiga-tiga chipset ni. Bermula dengan Snapdragon 695 versus Exynos 1280. Kalau tengok dia punya comparison dari segi CPU performance, gaming performance dan juga battery life, kedua-dua chipset ni dia tak jauh beza pun. Untuk Dimensity 700 daripada Vivo versus Snapdragon 695 pula, kat sini dah terang lagi bersuluh. Chipset Snapdragon 695 ni dia lagi padu untuk ke semua department. Jadi kalau tengok daripada segi chipset yang digunakan oleh ketiga-tiga smartphone ni, kita boleh tahulah smartphone mana yang lebih padu. Dan walaupun kesemua phone ni memiliki saiz RAM yang sama, 8GB, tapi kesemua phone ni memiliki saiz RAM extension yang berbeza. Vivo Y76 memiliki 4GB untuk RAM extension, Honor X9 2GB dan Samsung ada 8GB. So sekarang aku nak korang tengok phone mana yang mempunyai RAM management yang lebih baik. Aku akan test dengan cara buka 15 aplikasi yang sama dan aku akan buka semula lah. Dan nak tengok phone mana yang memiliki RAM management yang bagus. Jadi persoalan dia, adakah lebih banyak penambahan RAM tu dia akan jadi lebih baik atau cukup sekadar 2GB dan mempunyai software optimization yang baik? So kat sini korang boleh nampak lah, walaupun Honor X9 ni hanya memiliki 2GB je untuk virtual RAM, tapi dia punya RAM management lebih baik berbanding Samsung A33. So kesimpulan dia kat sini, lebih banyak RAM tu tak penting sangat. Apa yang penting adalah optimization dari software smartphone tu. Dan salah satu sebab kenapa Honor X9 ni memiliki RAM management yang lebih baik berbanding yang lain, itu disebabkan adanya teknologi Honor RAM Turbo. Teknologi Honor RAM Turbo ni, dia bukan saja menjadikan RAM management jadi lebih baik, ianya juga boleh jimatkan daya penggunaan bateri. Baiklah, bercakap pasal bateri ni, Vivo Y76 mempunyai kapasiti sebesar 4100 mAh, Honor X9 4800 mAh dan Samsung 5000 mAh. Dan untuk pengecasan dia pula, Vivo Y76 hanya dengan 44W, Honor X9 laju gila 66W dan Samsung 25W. Tapi mana charger Samsung? Memang tak adalah, kita takkan dapat charger dalam kotak pembelian. So kita kena beli asing, which is harga dia RM79. Jadi untuk bahagian bateri dan juga pengecasan ni, aku tak perlu nak explain lah yang mana lebih bagus. Dah lah dapat free dalam kotak pembelian. Laju pula tu 66W. Dan bukan setakat laju je, dia punya bateri pun tahan lama. Okey, sekarang kita nak buat drop test untuk phone Honor X9. Untuk dua phone lagi ni, memang tak boleh nak buat drop test lah. Sebab diorang pun tak claim yang phone diorang tahan asap. Tapi dekat Honor X9 ni, diorang claim yang kita boleh bend dia dan boleh drop dalam ketinggian 1 meter. So jom kita try sama ada phone dia akan pecah ke, kamera dia akan pecah, ataupun ada crack dekat bahagian mana-mana lah yang tempat dia jatuh. Aku pun tak tahu macam mana dia jatuh nanti, tinggal drop je. Okay, sekarang 1 meter, anggaran macam ni lah 1 meter. Alright,
3, 2, 1, go. Oh, man. Okay. Alright, main dekat sikit. So, kalau tengok dekat penjuru, nice. Serius, dia punya durability memang padu gila. Memang tak ada crack. Tengok bahagian kamera pun. Bahagian kamera nice gila. Tak ada calar, tak ada apa. Nice. Betul lah apa yang diorang claim. Boleh drop 1 meter. Okay. Perfect. Okay, sekarang kita bend dia. Legit bye. Time aku bend tu, nampak dia punya screen tu macam ada hitam-hitam, tapi dia still perfect. Okay. Alright. So, tengok. Tak ada bengkok. Kita dah buat bend test yang sepatutnya lah. Memang nice. Baiklah, yang terakhir adalah bahagian yang paling penting untuk comparison ni, iaitu dia punya kamera. So, untuk kamera utama dia, Vivo Y76 mempunyai lensa 50MP, Honor X9 48MP dan Samsung A33 pun sama 48MP. Untuk kamera selfie dia pula, Vivo dan Honor mempunyai saiz yang sama 16MP, manakala Samsung 13MP. Untuk hasil kamera dia, kalau dalam keadaan yang cukup cahaya, ketiga-tiga phone ni dapat hasilkan gambar yang baik. Tapi apa yang aku perasan, warna yang dihasilkan oleh Honor X9 ni, dia nampak lebih natural, nampak true to life. Dan untuk Samsung, dia punya gambar ni agak sedikit oversaturated. Dia tidak true to life. Manakala Vivo ni, dia punya warna biasa je kalau nak bandingkan dengan yang lain. Dan dia punya warna ni agak sedikit pale lah, agak sedikit pucat. Baiklah, untuk kesimpulan dia, kalau aku ada bajet bawah RM1,500 dan nak cari smartphone yang kena dengan aku punya bajet, aku akan prefer Honor X9 lah berbanding dengan Samsung A33. Sebab aku akan jimat RM200 daripada beli Samsung A33. Dan pada pendapat peribadi aku, dekat Samsung A33 ni, dia punya strong, dia punya kelebihan hanyalah dekat dia punya screen AMOLED. Tapi untuk overall punya spesifikasi, aku lebih prefer dekat Honor X9. Tak kisahlah daripada segi dia punya design, lepas tu dia punya quality kamera, dan yang paling penting dia ada 66W dalam kotak pembelian. Tak perlu nak beli asing. Macam Samsung ni, korang kena beli asing lah untuk dia punya charger. Harga dia RM1,499. Lepas tu korang kena add on lagi RM79 untuk beli 25W punya pengecasan tu. Memang agak rumit sikit lah untuk Samsung A33 ni. Aku harap video ni membantu untuk korang beli smartphone yang lebih better lah. Korang riki-riki dulu smartphone mana yang kena dengan jiwa korang semua. Sebab kalau kita nak beli smartphone ni, kena beli betul-betul yang smartphone yang kita suka lah. Sebab smartphone ni memang ada 24 jam dengan kita. So, kalau tak suka, kalau tak best untuk beli smartphone tu, rugi lah. So, better korang tengok dulu, korang survey dulu smartphone mana yang kena dengan korang punya jiwa dan penggunaan harian korang tu. Baiklah, macam biasa, jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel Bulu Gadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.